Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan kita mohon pertolongannya. Wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Kita memohon pertolongannya dan kita memohon petunjuk dan hidayahnya. Wa nasta'dihi wa nastaghfiruh, dan kita mohon keampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dengan Allah daripada segala keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada segala kejahatan tingkah laku kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, pasti tidak ada siapa yang akan menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sesiapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka sudah pasti tidak ada siapa yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, keluarga serta para sahabat baginda semuanya. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah simpulan di lidahku, yafqahu qawli, semoga mereka dapat memahami akan segala kata-kataku. Terima kasih saudara pengacara majlis, tuan-tuan, perempuan, para asatizah, juga para pelajar, saudara-saudari pelajar yang dirahmati Allah. Syukur kita pada Allah pada pagi ini kerana dapat bersama-sama buat belum kalinya saya dapat bertuah sangat rasanya dapat bersama dengan saudara-saudari sekalian dalam majlis yang sangat indah ini, Mulhaq Al-Quran, majlis Al-Quran. Dan majlis sebegini saya rasa tiap pagi buat ni bagus. Alhamdulillah. Kita mulakan hari dengan Al-Quran, suatu yang sangat bagus, sangat baik. Ditambah-tambah lagi pada musim pandemik ini, dan kita boleh bersilaturahim, kita boleh bersilatul ukhuwah di antara kita. Ini sesuatu yang sangat baik dan patut kita teruskan dari masa ke masa. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian, saya sebelum panjang kita berbicara, saya perkenalkan sikitlah diri saya untuk kita eratkan lagi perhubungan kita ini. Saya berasal daripada Kelantan, Kota Baru, dan saya pernah bertugas di negeri Sabah. Kebetulan hari ini anjuran majlis ini dianjurkan oleh SMK Pangeran Omar di mana tu? Pangeran Omar ni di sebelah Sipitang ke mana. Jadi saya berada di Sabah daripada tahun bertugas di sana daripada tahun 1993, tahun 93, dan saya tamatkan saya pindah daripada Sabah pada tahun 2011. Lebih kurang 18 tahun berada di negeri di bawah bayu.
saya sempat, semasa di Sabah, saya sempat bertugas di Lahad Datu. Pasti ada kedak pagi ni orang-orang Lahad Datu. Tahun 93 hingga 95 saya berada di Lahad Datu. Kemudian berpindah dari Lahad Datu, pindah ke SMKA, Sekolah Menengah Agama di Hinanam. Lebih kurang setahun, 2 tahun. Kemudian saya berpindah ke Maktab Perguruan Kent di Tuaran. Dan di situlah lama saya berkhidmat, lebih kurang 15 tahun di situ. Dan pada tahun 2011 saya alhamdulillah dapat balik ke kampung di Kota Baru, di IPG kampus Kota Baru sehinggalah sekarang. Jadi saya terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Nur Aini dari SMK Pangeran Umar tu, yang menjemput saya, yang berhubung dengan saya untuk saya sama-sama join program ni. Jadi tuan-tuan dan puan, pelajar yang dirahmati Allah, untuk pagi ni dalam lebih kurang 10-15 minit ini saya nak berkongsi, sebab saya tengok dalam program ni kita baca surah kita bertadabbur dan kita membaca Al-Quran, surah Yasin, surah Al-Kahfi. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk bercerita sikit tentang surah Al-Kahfi. Saya ingat bila sebut Al-Kahfi ni, memang saya ingat benar akan kisah ataupun cerita di sebalik surah Al-Kahfi ni. Sebab turunnya surah Al-Kahfi, dan semoga ianya perkongsian saya sedikit ini mungkin akan memberi manfaat kepada kita dan pengajaran serta iktibar kepada kita. Surah Al-Kahfi ini diturunkan disebabkan satu peristiwa yang kita semua pun saya rasa dah tahu, peristiwa tentang kaum Quraisy, orang-orang kafir, musyrikin Quraisy tu. Mereka sebenarnya was-was. Mereka rasa macam betul ke tak betul Muhammad ni sebagai Nabi. Mereka tak nak percaya, tetapi ada perkara-perkara yang menyebabkan mereka kena percaya. Tapi bila mereka nak percaya, ada sebab-sebab yang menghalang mereka untuk mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi was-was ni bukan seorang lah, tetapi hampir semua orang Quraisy. Satunya mereka rasa bangga juga. Mereka bangga sebenarnya ada seorang daripada kalangan mereka, orang-orang Arab Quraisy, orang Mekah, orang kampung mereka, jadi Nabi. Tentu sekali mereka bangga macam kita lah. Kalau ada orang kampung kita, orang negeri kita, orang kawasan kita yang dapat jadi menteri ke, dapat jadi orang yang top di dalam negara kita ke, kita rasa bangga. Sebenarnya kita sedikit ada rasa bangga walaupun kita tak kenal dia. Tapi dalam masa yang sama, orang-orang Quraisy ni dia rasa betul ke Nabi ni, Muhammad ini Nabi? Sebab mereka tahu latar belakang dia, mereka kenal daripada mana keluarga dia, apa semua. Jadi mereka jadi was-was. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada dalam keluarga yang sangat mulia, yang orang tidak boleh kritik, tidak boleh komen apa keluarga mereka ni. Dan keluarga Nabi ni memang daripada orang-orang baik, orang bangsawan semua. Tapi mereka tahu Nabi ni tidaklah ada sesuatu yang pelik sangat sebelum ini. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwa dia jadi rasul, dia jadi nabi. Jadi satu yang sangat jadi keliru lah. Ramai orang Quraisy keliru. Lalu mereka fikirkan, mereka kata kita kena buktikan bahawa Muhammad ni betul ke dia Nabi. Dan orang-orang Quraisy ni kalau bab-bab agama, bab-bab macam ni, mereka akan rujuk kepada orang Yahudi.
Sebab orang Yahudi ni masih lagi teguh pegangan mereka terhadap agama Yahudi itu. Jadi ambil lampu. Mereka begitu teguh, orang Yahudi ni begitu teguh dengan agama mereka. Jadi ramai pendeta-pendeta dan juga guru-guru, tuan-tuan guru daripada Bani Israel ataupun orang Yahudi ni. Lalu mereka pun berpakat dan mereka nak buat rujukan dengan orang-orang Yahudi. Mereka pergi ke Yathrib ataupun sekarang ni dipanggil Madinah. Jauh tu, di antara Mekah dengan Madinah tu jauh, tapi mereka pergi ke sana berjumpa dengan pendeta Yahudi untuk nak buktikan bahawa betul ke Muhammad ini Rasulullah. Mereka pergi jumpalah, sependekkan cerita, mereka pergi jumpa dengan orang-orang Yahudi, dengan pendeta Yahudi ini. Lalu pendeta Yahudi ini memberi tiga soalan kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan bahawa kamu pergi jumpa Muhammad tu, kalau dia dapat jawab dua soalan daripada tiga ni, tandanya dia tu memang betul-betul Rasul Allah. Tapi kalau dia tak boleh jawab, maknanya dia dakwaan Muhammad tu bohong. Orang Yahudi ni dia tahu dah, ulama-ulama Yahudi ni mereka tahu bahawa Muhammad tu memang Rasulullah. Tapi itu cerita lain, sebab Yahudi ni dia memang tak nak percaya dengan Muhammad kerana ada kepentingan bangsanya, ada perkara lain lah. Jadi orang Quraisy ni bila dapat tiga soalan tu, mereka balik dan terus pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanya, wahai Muhammad, kalau kau betul-betul Rasul, kau betul-betul dakwaan kau adalah Nabi, kau adalah Rasul, kau adalah pembawa wahyu yang daripada Allah, Tuhan kami, Allah tu Tuhan yang Esa, kau dapat jawab tiga soalan. Kalau kau dapat jawab tiga soalan ni, memang kami akan beriman dengan kau dan kami percayalah bahawa kau ni memang betul-betul Rasul. Lalu dia beri tiga soalan tu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bila dapat soalan tu, dia tak boleh jawab. Dia tidak tahu jawapan. Sebab Nabi ni dia Nabi kan, dia manusia semacam kita, dia tak tahu jawapan. Dia pun janji bila dia dengar aja, dia fikir-fikir, dia janji, dia kata esok kamu datang, saya akan bagi jawapan tu esok. Baliklah orang-orang Quraisy ini dengan macam gembira lah, ataupun dengan gembira lah, sebab mereka sebelum ni mereka tak percaya dah Muhammad tu Rasulullah. Bila mereka bagi soalan, Nabi tak boleh jawab. Dia kata betul lah ni, bohong lah, Muhammad ni memang betul-betul bohong ni. Jadi dia pun balik. Besok paginya dia datang, kumpulan Quraisy ini datang jumpa Nabi. Nabi tidak dapat wahyu. Nabi tunggu-tunggu wahyu daripada Allah tentang jawapan kepada tiga soalan ini. Lalu tidak turun wahyu, tak turun wahyu. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tahu perkara gaib. Nabi ini dia tak tahu perkara gaib. Cerita tentang sejarah dulu-dulu ke, ataupun cerita yang akan berlaku, akan datang ke, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang apa saja, Nabi Muhammad dia tidak tahu. Perkara gaib ini dia tak tahu, kecuali apabila wahyu turun kepadanya. Jadi itu satu pengajaran kepada kita bahawa perkara-perkara gaib ini kita tak boleh reka-reka. Nabi tidak merekanya. Dia tidak kata, oh tak tahu begini-begini. Kalau dia cakap pun, dia tahu orang Quraisy ni bukan tahu pun. Lalu dia reka-reka cerita, tapi tidak, kerana Nabi tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Yang mengetahui perkara-perkara gaib ini ialah Allah sahaja. Jadi kalau kita sekarang ni, kalau ada orang yang mendakwa dia tahu cerita-cerita yang akan datang, yang tidak ada dalam hadis Nabi, yang tak ada dalam Quran, dia cerita-cerita bagaimana orang dalam kubur sekarang, bagaimana orang mati duduk dalam kubur tu macam gini-gini, ataupun ada guru-guru yang dia tengok muka je dia tahu dah, oh aku tengok muka kau pun aku tahu dah berapa banyak ibadat kau, aku tengok muka kau pun aku tahu dah niat kau datang jumpa aku. Itu tandanya bohong.
Kalau Nabi pesuruh Allah, Nabi kekasih Allah tidak mengetahui perkara gaib, takkanlah guru-guru sekarang ini ataupun wali-wali yang kita kata dia tu wali sekarang ni, dia tahu perkara gaib. Dia lebih bijak, lebih pandai daripada Nabi. Tentu sekali tidak. Jadi balik pada cerita kita, Rasulullah SAW tunggu wahyu ni tidak turun-turun. Mengikut riwayatnya ada sampai 15 hingga 17 hari. 2 minggu lebih. Wahyu tak turun. Salahnya ataupun silapnya satu saja. Nabi bila dia kata dengan dia cakap dengan orang-orang Quraisy tadi, dia memang yakinlah. Nabi memang yakin bahawa setiap kali ada permasalahan, Allah akan turunkan wahyu kepadanya. Jadi Nabi begitu confident, berharap memang macam tu sebelum ini. Ada je apa-apa masalah, Allah akan turunkan wahyu. Lalu Nabi dengan yakinnya, kau datang esok, dia kata, sebab aku tak boleh jawab lagi hari ni, aku akan jawab esok. Nabi tidak dalam ucapannya, dalam beri janji dia kepada orang-orang Quraisy tu, dia tak sebut satu, dia tak sebut insya-Allah. Dia tidak kata tak bergantung, bukan tak bergantung, tapi tidak mengucapkan insya-Allah. Dengan jika diizinkan Allah, jika dikehendaki Allah. Dia cakap macam tu je, menyebabkan lambatnya turun. Allah nak ajar Nabi dan nak ajar kita lah. Sebenarnya nak ajar Nabi dan nak ajar kita supaya kita ni bergantung dengan Allah. Ada pergantungan kita dengan Allah dalam setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan. Ada sedikit, ada bukan sedikit lah, ada pergantungan dengan Allah. Tak boleh begitu yakin, walaupun Nabi itu boleh yakin sungguh bahawa Allah akan turunkan wahyu, tetapi dia tidak ucapkan kepada orang-orang Quraisy itu insya-Allah. Dan dalam surah Al-Kahfi itu pun ada cerita Nabi Musa ketika dia sampai di tempat yang nak berjumpa Nabi Khadir tu, ikan dia terjun, lepas tu dia terlupa di situ, tak ingat, tak perasan ikan tu dah terjun dari ke air. Sebabnya juga kerana tidak sebut insya-Allah. Dan satu benda yang sangat kita rasa remeh-remeh je, perkataan insya-Allah remeh je kan, ringan sangat, tapi dia memberi kesan besar. Kalau kita tengok pada cerita Nabi ni, 2 minggu lebih kurang barulah turun jawapan kepada soalan-soalan tadi. Dan orang-orang Quraisy ni sudah heboh di seluruh Mekah tu bahawa Nabi tak dapat jawab soalan-soalan yang mereka berikan, dan Nabi ni memang pembohong, hanya mendakwa dia sebagai Rasul, sebagai Nabi, tapi sebenarnya dia bukan Rasul, bukan Nabi pun. Sebab soalan-soalan yang kita tanya ni, Nabi tak boleh jawab pun. 2 minggu cerita tu tersebar di seluruh Mekah. Cerita tentang Nabi, bukan Nabi pun, bohong sahaja. Selepas 2 minggu, ataupun dalam kata riwayatnya 15 ataupun 17 hari, barulah wahyu turun dan menjawab persoalan yang mereka tanyakan. Jadi mereka tanya tentang tiga perkara saja, mereka 3 soalan mereka bagi. Satu, cerita tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan di dalam gua tu. Itu cerita surah Al-Kahfi itulah, pemuda-pemuda Al-Kahfi, Ashabul Kahfi itu satu. Dan yang keduanya, cerita mengenai roh. Apa itu roh? Apa itu roh? Tentang roh kita lah, nyawa ke roh kita ni. Dan yang ketiga, cerita mengenai soalan yang ditanya tentang Zulkarnain, seorang yang hebat, yang boleh kepung, yang ada power lah, kita kata ada power, ada kebijakan, kepandaian, membuat besi yang boleh pagar, boleh kepung Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga sekarang Ya'juj Ma'juj belum lagi dapat menembusi tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Jadi seorang yang sangat hebat, yang bijak, yang boleh mengepung ataupun mengurung Zulkarnain. Dan cerita-cerita ni, soalan-soalan ini, jawapan kepada soalan ini ada dalam surah Al-Kahfi.
Tuan-tuan dan puan, pada pelajar sekalian, itulah saya rasa sedikit perkongsian kita tentang dan kita boleh ambil pengajaran daripada cerita tadi, beberapa perkara lah. Yang pertama ialah cerita tentang Nabi. Kebetulan dalam bulan ni, bulan Maulid, kita bangun bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bercerita tentang Nabi. Dalam cerita tentang Nabi ini ramai yang bercerita tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baguslah dia ceritakan kepada kita tentang hebatnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat, dalam cerita, banyak-banyak cerita tu, bulan Maulud ini ataupun Nabi ini, bila kita cerita tentang Nabi ini, kita bukan disuruh memuja Nabi, memuji Nabi dengan lebih-lebih. Nabi ini adalah manusia biasa. Nabi ialah manusia biasa. Dia sendiri mengaku dan Allah suruh bagi tahu kepada kita, ana basyarun mislukum. Dalam Quran kata, Muhammad, kau ceritakan kepada manusia, ana basyarun mislukum. Aku ni manusia seperti kamu. Aku manusia seperti kamu. Yang membezakan aku dengan kamu hanya satu, wahyun yuha. Aku ini diwahyukan kepadaku. Bezanya ialah aku ni diwahyukan. Yang lain-lain tak ada beza aku dengan kau sebagai seorang manusia. Jadi banyak kalau kita dengar dalam sehari dua ni, dalam sehari dua ni lah, orang banyak memuji Nabi hingga melampau-lampau. Pujian yang melampau sehingga kita rasakan Nabi ni bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Nabi SAW dan Rasul-Rasul yang lain adalah manusia biasa. Manusia biasa. Walaupun ciptaan dia, kelahirannya mungkin berbeza. Macam Nabi Isa. Nabi Isa kelahirannya berbeza. Dia dilahirkan tanpa bapa. Adam, bapa manusia, bapa kepada kita semua ini, Adam diciptakan dengan tidak perlu kepada ayah, tidak perlu kepada ibu. Tetapi unsur kejadiannya adalah sama. Manusia biasa. Sebagaimana yang kita sebut tadi, cerita tadi, Nabi Muhammad, dia tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dia tak tahu perkara gaib. Dia tak tahu perkara yang dia tak nampak. Perkara gaib ini yang kita wajib beriman, kan. Perkara pertama dalam Quran disebut orang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Kita buka surah Al-Baqarah, ayat pertama, ayat kedua tu, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu ayat yang pertama. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa ataupun orang-orang yang ingin bertakwa, maka Al-Quran itulah sebagai petunjuknya. Al-Quran itulah sebagai panduan kepada orang-orang yang nak bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Allah ceritakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama sekali Allah sebut, orang yang bertakwa ni adalah orang yang beriman, percaya kepada perkara-perkara gaib. Perkara gaib ni ialah perkara yang tak boleh kita nak detect dengan teknologi. Sekarang ni teknologi canggih. Boleh detect orang tu duduk mana sekarang, orang ni duduk mana sekarang. Kita boleh call dia, walaupun kita tak tahu dia duduk di mana, kita boleh bercakap dengan dia macam sekarang ni. Kita boleh berhubungan dengan teknologi. Tetapi teknologi ini tidak dapat detect perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib tak dapat detect. Teknologi tak dapat detect syurga. Kita nak cari, kita ada Waze, ada GPS, ada Google Maps. Kita nak type, nak cari syurga di mana. Tak jumpa, nak cari neraka di mana. Nak cari alam barzakh di mana. Sebab itu adalah perkara gaib. Tak boleh nak cari. Maka manusia, semua manusia tidak dapat mengetahui perkara-perkara gaib ini. Kecuali Allah. Tapi kita wajib beriman. Macam mana nak beriman setelah kita tahu bahawa perkara yang kita nak beriman tu, kita nak percaya itu, orang lain tak boleh bagi tahu. Orang lain memang tak tahu kecuali Allah. Maka kita kena ambil perkara gaib ni hanya dalam Al-Quran dan daripada mulut Nabi SAW. Nabi sendiri pun dia tidak tahu apa perkara gaib apa kecuali setelah diwahyukan kepadanya. Jadi kalau ada cerita pelik-pelik tentang alam gaib ini, maka kita kena tapis.
tapis dulu, cari dalil yang bukti yang meyakin, betul-betul meyakinkan. Bukan kalau dikatakan, diriwayatkan, diceritakan, maka tak boleh percaya lagi. Bukan kita tolak terus, tapi kita KIV, kita jangan percaya dulu. Sehingga kita jumpa dalil yang betul-betul sahih. Cerita dalam kubur, azabnya, nikmat kubur, azab kubur. Bukan boleh reka-reka macam tu je. Tak boleh. Tak ada ustaz-ustaz yang boleh reka. Kadang-kadang ustaz ni dia berani lah. Dia cerita je, matinya seseorang ni begini. Dengan detail dia cerita macam dia pernah duduk dalam kubur. Tanpa dia membawa dalil bukti daripada hadis-hadis Nabi, daripada ayat Al-Quran. Maka kita boleh dengar, tapi nak percaya tu, kita fikir dululah. Kita KIV dulu, jangan terus itu percaya ustaz dah hebat, lalu kita terus dia percaya dengan dia. Tak boleh. Sebab itu adalah perkara gaib. Asas kepada perkara gaib ini ialah kita hanya sumbernya daripada satu, iaitu daripada Allah. Allah lah alimul ghaibi wasyahadah. Allah sebut salah satu sifat dia, alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang maha mengetahui perkara-perkara gaib dan perkara-perkara nyata. Kita ni perkara nyata pun kita melihat, benda yang nyata ini pun kita lihat berbeza. Orang ni lihat macam ni, orang tu tengok macam tu. Sudah berbeza. Itu baru perkara nyata. Perkara yang ada depan mata kita. Perkara yang boleh kita sentuh, boleh kita rasa, boleh kita kita boleh nampak, kita boleh dengar. Itu pun sudah berbeza. Apalagi perkara gaib yang kita tak boleh detect tadi. Tak boleh nak tengok, tak boleh nak sentuh, tak boleh nak rasa. Hanya orang bagi tahu sahaja. Jadi perkara gaib, perkara nyata ini Tuhan kata dialah alimul ghaibi wasyahadah. Itu asas kepada perkara gaib. Jadi jangan kita cepat percaya. Nabi ajar dalam surah Al-Kahfi yang kita baca seminggu sekali ni, dia mengajar kita pertamanya jangan percaya bulat-bulat, jangan mudah kita mempercayai perkara gaib. Kerana Nabi sendiri pun tidak tahu perkara gaib. Nabi ni orang yang paling hampir lah, manusia yang paling hampir dengan Allah, kekasih Allah lagi. Pun Allah tidak buka perkara gaib tu, dia boleh cerita macam tu, tak boleh. Sebab tu nak dapatkan perkara gaib ni, Allah angkat, tak bawa dia pergi Isra' Mi'raj. Ya, dia tahu, bawa pergi Isra' Mi'raj, pergi tengok perkara gaib. Ada perkara, bukan semua, mungkin sebahagian perkara-perkara gaib yang Allah tunjukkan ketika Isra' Mi'raj. Dan ada perkara-perkara gaib yang Allah wahyukan. Ada contoh Nabi pergi lalu kuburan, lepas tu dia kata ada 2 orang yang kena seksa, ada orang orang dalam kubur ni sedang diseksa, dipacakkan pelepah tamar itu keistimewaan. Itulah perkara gaib yang Allah wahyukan, bukan dia tahu sendiri. Bukan setiap kali dia pergi ke kuburan dia nampak, dia tahu siapa yang sedang diseksa, siapa yang sedang diberi nikmat. Bukan setiap kali, tidak. Sekali-sekala Allah nak tunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pengajaran yang kita dapat ambil daripada surah Al-Kahfi. Yang kedua, cerita tadi ialah kita kena sentiasa bergantung kepada Allah dalam apa saja tindakan kita, apa saja yang kita nak buat, apa saja yang kita lakukan. Kita kena ingat bahawa semua apa yang berlaku itu, yang nak berlaku ataupun yang dah berlaku, semuanya daripada Allah, dengan kehendak Allah. Maka kita selalu kena sebutlah insya-Allah. Kadang-kadang kita ni, perkataan insya-Allah ni kita sebut lain makna dia. Orang kita menggunakan perkataan insya-Allah tak sama dengan apa yang Allah nak sebut perkataan tu, yang suruh kita sebut perkataan tu. Kita kata insya-Allah tu maksudnya kita, kalaulah kita janji dengan orang, kita nak pergi atau tak nak tunaikan janji tu, kita kata insya-Allah. Tengoklah sekuat mana insya-Allah tu. Kalau bunyi di sini insya-Allah, maknanya kita tak mau, tapi kita kata insya-Allah, lagilah insya-Allah. Jadi satu yang tak betul penggunaan insya-Allah pada kebanyakan orang kita. Insya-Allah ni bila kita tak tahu boleh ke tak boleh, baru kita kata insya-Allah. Kalau kita betul-betul nak pergi, kita tak
walaupun benda yang kita confirm, kita nak pergi, kita nak buat, kita tetap insya-Allah. Kita tetap dengan insya-Allah. Sebab ada contoh Nabi Musa pun begitu tergendala perjalanannya, terpaksa dia pergi jauh, lepas tu patah balik hanya dengan sebab tiga patah perkataan dia, insya-Allah. Tiga patah perkataan ni saja dia tak sebut, maka dia terpaksa berjalan yang begitu jauh dan akhirnya terpaksa patah balik untuk berjumpa dengan Nabi Khadir. Okay. Dan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam juga telah diberi contoh bahawa terpaksa menunggu 17 hari, katanya ada riwayat kata sampai 40 hari. Saya lebih suka kepada yang 17 hari ni. Tak turun wahyu. Dan Nabi terpaksa menanggung derita, susah tau. Bila orang kata dia pembohong, dia hanya mendakwa dia sebagai rasul. Yang kata pula ialah orang-orang yang dia nak dakwah tu. Orang yang dia nak dakwah, orang Quraisy yang dia nak dakwah tu, orang tu pula kata, nak kau bohong. Sebab soalan aku kau tak ada jawab. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 2 minggu. Disebabkan 3 patah perkataan. Ini satu, sya'a Allah. 3 patah perkataan ni tak disebut. Nabi tegur, Allah tegur Nabi. Kita jadikan perkataan insya-Allah ni perkataan yang jauh berbeza dengan apa yang sepatutnya. Kita kalau tak nak pergi ataupun kita memang tak nak pergi, tapi kita insya-Allah juga. Kita memang tak nak pergi, insya-Allah saya pergi. Ataupun insya-Allah orang ajak kita minggu depan pergi rumah saya, ada kenduri ni. Kita memang tak nak pergi, insya-Allah. Kita berbohong dengan nama Allah. Kita berbohong dengan nama Allah. Kita lapik perkataan tu, alas perkataan tu untuk kita tidak, supaya orang tak marah. Aku tak pergi kan, aku dah kata insya-Allah. Jadi insya-Allah ni tak pergi pun tak apa, menjadi lesen kepada kita untuk kita tidak tunaikan apa yang kita sepatutnya. Dengan insya-Allah, insya-Allah bukan lesen. Kalau kita janji nak pergi, kita tak pergi, tapi bila sebut insya-Allah, tak dosa. Bukan macam tu. InsyaAllah bukan lesen untuk kita mengingkari janji. Ataupun insyaAllah ni sebenarnya untuk menyedarkan kita bahawa kita tidak tahu apa yang berlaku esok. Kita tak tahu apa yang dia nak ajar kita. Allah nak ajar kita bahawa supaya kita tahu perkara gaib tadi tu memang kita tak tahulah kalau Allah dan Nabi tak bagi tahu. Perkara yang nak berlaku sekejap lagi pun kita tak tahu. Tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku kepadanya jam 9 pagi nanti. Tak ada siapa yang boleh tahu. Kita boleh agak aja. Kita boleh rancang pukul 9 nanti aku nak buat tu, nak buat ni, aku nak pergi situ, aku nak pergi sini. Tapi berlaku ke tidak, kita tak tahu. Walaupun 1 jam ke depan, setengah jam ke hadapan, kita tak tahu. Jadi sebab itulah insya-Allah, dengan kehendak, jika dikehendaki Allah. Jika dikehendaki Allah, kita kena sebut tu berpergantungan kita dengan Allah. Jadi saya tak pasti pukul berapa kita nak berhenti. Diberikan masa kepada saya sampai pukul berapa? Pengacara, pukul berapa saya kena berhenti? Mana pengacara? Okey, tuan-tuan, puan-puan, pengacara tak jawab ni. Mana dia pergi? Itulah saya rasa dua perkara. Dan yang ketiga, daripada pengajaran daripada cerita ni dan daripada surah Al-Kahfi ni, banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Dalam surah Al-Kahfi ni ada 3-4 cerita. Ada banyak cerita surah Al-Kahfi ni. Bukan cerita tentang cerita tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi itu saja, tapi ada cerita-cerita lain. Bagaimana tadilah cerita Zulkarnain, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cerita pemuda yang ditidurkan itu, dan dinamakan surah ni pun surah Al-Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ada yang kata cerita ni surah ini adalah surah yang khusus untuk orang-orang muda, untuk belia remaja, kerana
Ashabul Kahfi yang 7 orang itu, semuanya adalah orang-orang muda macam kamu-kamu ni lah, orang-orang muda, bukan macam saya lah, saya dah tua. Jadi ada satu surah khusus untuk orang-orang muda. Jadi patut sangat orang muda baca surah ini. Baca surah ini sebagai pengajaran. Bukan kita baca Quran ni satu kita nak dapat pahala, tapi bukan itu tujuan utama kita sebenarnya. Al-Quran diturunkan tu bukan tujuannya kalau baca dapat pahala. Bukan itu tujuan yang hakikinya, bukan gitu. Itu sebagai bonus saja. Al-Quran ini sebagai bonusnya ialah siapa baca satu huruf dapat 10 pahala. Baca 2 huruf 20 pahala. Tapi itu bukan tujuan kita. Bila kita buka Al-Quran, kita buat halaqah setiap pagi ni, bukan tujuan kita nak itu. Bukan itu tujuan utama. Tujuan nak dapat pahala tu bukan itu tujuan utama. Tujuan utama Al-Quran diturunkan ialah untuk kita ambil pengajaran. Itu yang utamanya, ambil pengajaran dan nak amalkan. Sebab tu kalau kita baca surah Yasin, surah Yasin pun menjadi surah pilihan kita dalam halaqah ni. Ada satu ayat Al-Quran menceritakan tentang kenapa Allah turunkan Al-Quran ni. Kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita. Ada disebut dalam di tengah-tengah, di akhir-akhir nak habis surah Yasin tu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Ya, gitu kan. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Allah kata dalam surah Yasin tu, Allah kata wa ma 'allamnahu syi'ra. Aku tidak ajarkan kepada Nabi itu syair, puisi. Walaupun Al-Quran ini lebih hebat daripada puisi-puisi Arab, lebih hebat dari puisi-puisi semua bahasa. Tingginya mutu Al-Quran ini, bahasa Al-Quran ini mengatasi segala puisi-puisi semua bangsa, semua bahasa. Tapi Allah kata wa ma 'allamnahu syi'ra. Aku tidak ajar syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghilah. Dan tidak patut pun diajar syair, puisi. Nabi tak patut pun menjadi seorang pemuisi ataupun dipanggil apa, sastrawan. Nabi bukan aku pilih dia tu untuk jadi sastrawan negara, sastrawan dunia. Dan Al-Quran ini bukanlah satu buku puisi, bukan. Allah dah cerita tu. Jadi kita baca Yasin dengan susunan ayat yang sedap. Kalau kita faham Al-Quran, kita akan rasa nikmatnya susunan bahasa dia. Bahasa Al-Quran sangat indah, sangat cantik. Tapi bukan itu matlamatnya. Al-Quran ni bukan puisi. Dan aku tak ajar puisi pun kepada Nabi, kata Allah. Allah kata gitu, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa zikrun. Tapi dia satu peringatan. Al-Quran ini aku jadikan dia sebagai satu peringatan. Aku saja hiasi Al-Quran ini dengan kata-kata yang indah, dengan susunan ayat yang cantik, supaya kamu senang ingat. Bila kan kita senang baca Quran ini, senang kita ingat. Bukan saya ingat, tapi kita faham. Quran ini mudah saja, tak susah pun. Sebab dia nak bagi penerangan, penjelasan kepada kita, maka dia bagi dengan ayat yang cantik tapi mudah. Cantik, mudah. Banyak maksud. Satu perkataan, satu ayat tu boleh hurai sampai 1 hari, 2 hari tak habis. Dia satu yang sangat indah, sangat mudah untuk in huwa illa zikrun, sebagai peringatan. Lepas tu Allah sebut apa? Liyunzira man kana hayyan. Tujuan dia apa Al-Quran ini? Dia sebagai peringatan. Liyunzira sebagai memberi peringatan ataupun memberi amaran. Liyunzir man kana hayyan, kepada sesiapa yang hidup. Yasin ini, surah Yasin dan Al-Quran ini untuk orang hidup. Dalam kita baca selalu surah Yasin tu, liyunzira man kana hayyan. Al-Quran ini untuk orang hidup, bukan utamanya untuk orang mati. Kita bila mati baru baca Quran. Orang mati ada jenazah duduk depan kita, ambil Quran baca. Time tu baru nak baca Quran untuk dia.
time dia hidup, ada kita bacakan Quran untuk dia? Tak ada kan? Kita salah konsepnya. Bukanlah tak boleh baca Quran kepada orang mati, tapi apa yang kita buat tu tak betul lah. Kalau masa hidupnya kita bacakan Quran untuknya, time mati baguslah baca Quran juga untuk dia. Tapi kalau masa hidupnya kita tak pernah pun bacakan Quran untuk dia, jadi macam mana masa mati baru kita nak bacakan Quran? Tak betul lah. Jadi sekarang ni baguslah kita saling bacakan Quran kepada sahabat kita. Tadabbur ataupun majlis ni kan, maksudnya kita saling baca-membaca. Kita bacakan Quran untuk kita, untuk kawan kita. Kawan kita pula baca Quran untuk dia dan untuk kita. Supaya bila kita mati, mereka juga akan bacakan Quran tu kepada kita bila kita mati. Tapi utamanya ialah masa hidup ini. Bacakan Quran ini kepada rakan-rakan kita, bacakan Quran ini kepada diri kita, bacakan Quran ini kepada saudara mara kita semasa dia hidup. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan sebagai bukti, Al-Quran ini juga sebagai bukti bahawa Allah nak seksa orang-orang kafir esok. Semua sebut dalam Quran. Macam ni kau selamat. Macam ni kau kena seksa. Bila kita kena seksa esok, katalah orang yang kena seksa esok, dia nak kata, kenapa kena seksa kami? Ni ayat Quran aku dah bagi tahu dulu. Ni. Apa yang kau buat macam ni membuatkan kau diseksa. Tu wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi Al-Quran ini itu nak ajar kita. Jadi yang kita duduk baca Al-Quran setiap pagi, mulakan hidup dengan Al-Quran, mulakan hari dengan Al-Quran ini. Bukan setakat, jangan setakat nak pahala saja rugi ya kita. Betul lah, dapat pahala, baca Quran dapat pahala. Tapi bukan itu matlamat utama. Al-Quran diturunkan, bukan itu matlamat utamanya. Matlamatnya ialah macam tadi, macam surah Al-Baqarah itulah. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai panduan, sebagai petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Tak ada Tuhan sebut mula-mula ayat tu Al-Quran ini untuk nak bagi pahala kepada kita, kepada orang Islam. Tuhan tak sebut, tapi Tuhan bagi pahala. Allah bagi pahala. Baca surah ni dapat kelebihannya begini-begini. Surah Al-Kahfi ada 4-5 kelebihan. Siapa yang baca awal hafal ataupun membaca 10 awal ada fadilatnya. Siapa yang baca 10 ayat akhir ada fadilat. Siapa baca pada hari Jumaat, sama ada siang hari dan malam harinya, surah Al-Kahfi ini ada pahala, ada fadilat-fadilatnya. Itu Allah bagi. Tapi bukan itu matlamatnya. Bukan itu matlamat utamanya. Kita baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi hanya semata-mata nak dapat pahala. Tak betul. Jadi kita ambil panduan daripada ceritanya, daripada sebab nuzulnya, sebab turunnya surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah apa sajalah, ambil pengajaran daripadanya. Jadi itu saya rasa itulah pukul 8 dah kita ni. Ya, pukul 8 dah. Jadi saya nak berhenti setakat tu. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menjemput saya, dan terima kasih kepada semua peserta yang ada pada pagi ini yang sudi mendengar celoteh saya. Dan saya minta maaf jika ada salah, tersinggung ataupun tidak setuju dengan pandangan saya, minta maaf. Dan saya harapkan apa yang saya berkatakan itu akan memberi sedikit manfaat kepada kita semua dan menjadi asas kepada kita untuk terus kita mengorek dan menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini, kerana Al-Quran adalah khazanah ilmu yang kita selagi kita korek dia, kita kaji dia, lagi banyak yang akan keluar. Tak habis-habis ilmu yang ada dalam Quran ni, sehingga kiamat kita boleh cari, kita boleh gali, dan ianya tidak akan habis. Kita yang tak mampu nak habiskan ilmu yang ada dalam itu, kita yang lemah. Bukan Al-Quran tak dapat bagi kepada kita. Carilah apa saja dalam Quran, Al-Quran akan bagi kepada kita, akan beri apa yang kita nak. Kita yang tak larat, tak mampu nak mencarinya. Jadi sekadar itulah saja. Semoga ia memberi manfaat dan memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya berhenti setakat itu. Aku qauli
qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.